PA 2019. Kita mulakan dengan soalan A. A1, A2, kemudian B1, B2. Okey. Mula-mula kita cari apa yang dia nak. Oh, kita perlu cari image bagi titik K di bawah transformasi P. Okey. Jadi kita buat langkah kerja dia di mana K menjadi image K yang pertama di bawah penjelmaan P ataupun transformasi P iaitu pantulan pada Y sama dengan 1. Okey, sebelum tu kita lihat dulu mana K. Kita lihat berapa koordinat dia. Ingat baca X dahulu baru Y Maksudnya 3, negatif 2 ialah koordinat K. Sekarang kita lihat pantulan pada Y sama 1. Maksudnya kita kena lukis garis Y sama dengan 1 sebagai garis pantulannya. Memandangkan dia Y, maksudnya dia keluar daripada paksi Y. Garis. Okey, kemudian kita pantulkan. Bila kita pantulkan K pada garis ini, ingat jarak K ke garis pantulan dengan image dia yang pertama tu, K prime tu adalah sama. Contohnya macam ni, dia 3 petak kan. Maksudnya, sini pun kena 3 petak. Maksudnya daripada garis pantulan ni ke image K yang pertama. Labelkan. Dan koordinat dekat situ adalah 3, 4. Okey, seterusnya kita buat PR. Untuk yang ini cikgu buat slide lain dulu. Okey, macam ni. Supaya lebih senang nampak. Okey, jadi kita buat PR. Maksudnya kita buat langkah kerja dahulu yang mana K menjadi K prime ataupun image K yang pertama di bawah penjelmaan R. Okey. Koordinat jangan lupa. Okey, kemudian barulah kita cari image K yang terakhir ataupun final image. Image yang kedua. Di bawah penjelmaan P. Ingat, kalau PR, R transform dulu baru P. Saya ulang sekali lagi. PR, R transform dulu baru P. Okey, apa dia transformasi R? Ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat negatif 10. Maksudnya kita cari pusat putaran dah dahulu. Negatif 10. Kat sini. Okey. Lepas tu dah cari tadi. Okey. Kita gariskan pusat putaran kepada image K. Kepada objek K. Okey. Kemudian kita gunalah protektor nak tengok 90 darjah kat mana. Lepas tu gunalah pembaris untuk lihat okey, jarak ke KO ataupun K ke pusat dia sama dengan K ke K prime adalah sama. Okey. Kemudian barulah kita letak titik. Di sini letak K prime ataupun image K yang pertama. Okey. Jadi koordinat dia adalah negatif 3, negatif 4. Kemudian kita laksanakan pula transformasi P iaitu pantulan tadilah pada Y sama 1. Macam biasa kita lukis Y sama dengan 1 kat mana? Kat sini. Dan kita pantulkan. Ingat bila kita pantulkan okey, jarak K prime ke garis pantulan sama juga dengan jarak K prime, uh, sorry, final image of K ataupun image K yang terakhir dengan paksi pantulan tu sama. Contoh macam ni kan, dia ada 5 petak. Maksudnya 5 petak ke atas kita akan jumpa. Okey, letak titik dululah. Image K yang terakhir. Jadi koordinat dia adalah negatif 3, 6. Seterusnya kita buat B pula. Okey, 3 markah dah. Okey, B. Yang ini kita kena label. Label apa? K, Q, R, S, T ni adalah image. Jadi kita tentukan mana image dia, kita tulis perkataan image dekat situ. Bagi pentagon EFGHJ. Maksudnya ini objek lah. Okey, objek. Di bawah penjelmaan VU. Kita tulis semula langkah kerja dia KQRST. Ini objek yang dia adalah EFGHJ. Okey, sebelum jadi KQRST, EFGHJ perlu transform dahulu jadi FKLMN di bawah penjelmaan U. Barulah V. Ingat VU, U dulu baru V. Okey. Kita pergi kepada U tadi, adakah dia translasi pantulan putaran ataupun pembesaran? Memandangkan dia masih isometrik bermaksud saiz yang sama, maksudnya pembesaran tak terlibat lah. Jadi kita boleh nampak dekat sini, EF ni kan, EF, okey, dia jadi KL. Boleh nampak situ, sebenarnya terjadinya putaran.
Okey. Kita bagi awak nampak lagi ya. Putaran. Okey, kita sediakan. Kalau dah putaran, kita sediakan sudut, arah dan pusat lah. Okey. Ini kita bagi awak nampak lagi. Nampak tak? F dia jadi K kan? 90 darjah. Arah lawan jam dan pusat dia -33. Okey, ini nak bagi awak nampak. Sebenarnya kan, masa ujian nanti anda boleh guna transparansi ke tisu ke kertas yang agak bersinar lah. Yang mana kita lukiskan objek ni, lepas tu, okey, gambar tadi kamu gerak-gerakkanlah hingga awak jumpa dia menyamai imej yang kedua ini. Okey. Kalau tak faham, kita jumpa bersemuka nanti. Okey. Kamu gerak-gerakkan dia bila dapat, baru kamu ambil pusat putaran dia dekat mana. Okey. Jadi seterusnya kita tentukan macam mana FKLMN ni boleh jadi imej ni. Memang dah nampak ada dekat situ sebenarnya. Okey, V ya. Adakah transaksi pantulan putaran pembesaran? Memang salah pembesaran. Kalau pembesaran, berapa kali ganda dia membesar ataupun scale factor ataupun K. Senang cerita kita cari okey, yang serupa, okey, sisi yang serupa. Kita tengok, tengok objek dia tadi kan, objek KL dia akan membesar jadi KQ kan. Tengok, objek dia satu petak, imej dia 2 petak, daripada 1 jadi 2. Maksudnya dia membesar 2 kali ganda. Okey, bila dah tahu ni berapa kali membesar, kena cari pusat pembesaran. Pusat pembesaran ni senang je. Kita cari titik yang serupa. Yang mana macam M dengan R. M membesar jadi A. Kemudian M membesar jadi S. Ataupun kita cari lagi satu lagi. Okey. Bila dan panjangkan garis tersebut. Bila kita dah panjangkan garis tersebut, kita akan nampak garis persilangan dekat situ. Okey, bila dah jumpa garis persilangan, kita tentukanlah pusat putaran dia pada huruf. Okey, kalau dia ada huruf, kamu letak huruf lah. Kalau tak, terpaksa cari koordinat. Okey, seterusnya. KQRST adalah 288. Kita dah label imej dan objek tadi kan. Sekarang kita label pula luas dia. Okey, maksudnya imej ni 288. Imej diwakili oleh KQRST kan. Imej yang terakhir. Jadi, formula memang diberi. Jadi, kita cari luas imej ialah 288. Kita dah tahu berapa kali ganda dia membesar. 2 kali ganda. Jangan lupa kuasa 2. Kemudian luas objek tak diberi. Biarlah. Jadi, kita cari luas objek dahulu. Kemudian kita pindahkan 2 kuasa 2 ataupun 4. Okey, sebagai pembahagi 4. Sekarang kita dapat luas objek jadi 72. Jadi, luas kesan berlorek ialah luas imej tolak luas objek. Jadi, luas imej tadi ialah 288, objek dah 72, tolak. Dapatlah 216 meter persegi. Jadi, dapatlah markah 3 markah.